Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Brentford berjaya ikat pasukan Chelsea dengan keputusan 2-2. Everton tewas 1-3 kepada pasukan West Ham United. Fulham menang selesa 3-0 ke atas pasukan Brighton. Newcastle menang besar 3-0 ke atas pasukan Wolves. Liverpool menang tipis 1-0 ke atas pasukan Nottingham Forest. Spurs menang 3-1 ke atas pasukan Crystal Palace. Dan Luton tewas 3-2 kepada pasukan Aston Villa. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Darwin Núñez penyelamat pasukan Liverpool. Penyerang pasukan Liverpool, Darwin Núñez, muncul viral dalam perlawanan pada malam tadi. Selepas dia berjaya menjadikan gol tunggal dalam perlawanan tersebut, betul-betul di minit akhir perlawanan, dia masuk menggantikan Andy Robertson pada minit ke-60. Selepas Liverpool terus buntu untuk mencari gol kemenangan ditambah lagi dengan Forest yang bermain secara low block. Keteradaan ramai pemain utama pada ketika ini dilihat semakin menyukarkan pasukan Liverpool untuk terus memburu gol. Berbeza dengan aksi mereka ketika dalam Piala FA tempoh hari, Nottingham Forest sekali-sekala berjaya meloloskan diri untuk melakukan serangan balas pantas dan mereka cuma kurang bernasib baik untuk menemui gawang pasukan Liverpool. Liverpool kini mengumpul 63 mata. 4 mata mengatasi pasukan Manchester City yang akan bermain pada jam 11.30 malam nanti. Liverpool seterusnya akan meneruskan kempen Europa League dengan menentang pasukan Sparta Praha pada pagi Jumaat depan sebelum menerima kunjungan pasukan Manchester City di Anfield pada Ahad 10 Mac nanti. Chelsea hampir tewas kepada pasukan Brentford. Chelsea yang turun selaku pasukan pelawat ketika menentang pasukan Brentford bernasib baik selepas berjaya mencatatkan keputusan seri menentang pasukan yang dibimbing oleh Thomas Frank itu. Mereka bagaimanapun berjaya di depan terlebih dahulu menerusi jaringan yang dilakukan oleh Nicholas Jackson pada minit ke-35 hasil bantuan daripada Malo Gusto. Brentford tidak perlu menunggu lama apabila mereka berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-50 melalui jaringan yang dilakukan oleh Matt Roslave. Tuan rumah kemenangannya berasa semakin yakin untuk menjerat segala gerakan yang dilakukan oleh pasukan Chelsea apabila mereka berjaya untuk berada di depan menerusi Yohan Wissa yang melakukannya secara akrobatik pada minit ke-69. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh pasukan Chelsea akhirnya berbalas juga apabila mereka berjaya memperoleh gol penyamaan pada minit ke-83 menerusi tandukan Asad Disasi. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan dan kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. West Ham pamerkan kebangkitan. West Ham United dilihat berjaya mempamerkan kebangkitan selepas menang 2 perlawanan berturut-turut. Kali ini mereka mengatasi Everton 3-1 di tempat lawan. Mereka yang tewas 3 kali berturut-turut sebelum ini berjaya menang dengan jumlah jaringan yang agak besar dan ini menunjukkan mereka tidak mempunyai masalah untuk mencarikan gol. Gol-gol dalam perlawanan menentang pasukan Everton ini bagaimanapun terhasil pada separuh masa kedua. Selepas kedua pasukan buntu untuk merembusi kubu masing-masing di sepanjang separuh masa pertama, Everton sepatutnya boleh mendahului perlawanan di akhir babak pertama, tetapi kegagalan Beto untuk menyempurnakan sepakan penalti telah mengecewakan sebilangan besar penyokong tuan rumah. Beto bagaimanapun membalas kembali dengan melakukan jaringan pembukaan pada minit ke-56 untuk meletakkan tuan rumah di depan. West Ham kemudiannya bertindak dengan pantas apabila berjaya menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-62 menerusi Kurt Zouma yang dibantu oleh Just Ward-Prowse. 2 gol lagi muncul pada masa tambahan di hujung perlawanan menerusi Thomas Soucek dan juga Edson Alvarez sekaligus memastikan kemenangan 3-1 ke atas pasukan Everton serta membawa pulang 3 mata penuh. West Ham kini berada di tangga ke-7, hanya 2 mata di belakang pasukan Manchester United yang berada di tangga ke-6. Prestasi anak buah Roberto De Zerbi semakin merudum. Prestasi anak buah Roberto De Zerbi dilihat terus merudum apabila mereka tewas pula dengan jaringan 3-0 kepada pasukan Fulham. Mereka juga tewas dalam perlawanan sebelum ini ketika menentang pasukan Wolves dan hanya berjaya mencatatkan keputusan seri sewaktu menentang pasukan Everton tempoh hari. Situasi ini sudah pasti semakin merumitkan Brighton yang dalam misi untuk berada di kelompok 4 pasukan terbaik malah semakin sukar untuk menempah slot ke tempat Europa League ataupun Conference League. Fulham bermula dengan garang untuk menjadikan gol pertama menerusi pemain sayap lincah mereka iaitu Harry Wilson pada minit ke-21 yang dibantu oleh Rodrigo Muniz. Tidak sampai 9 minit kemudian, tiba giliran Rodrigo Muniz pula untuk menggandakan kedudukan menerusi tandukan dan dia dibantu pula oleh Harry Wilson. Gol ketiga berjaya dijadikan oleh Adama Traore yang masuk sebagai pemain gantian yang dilakukan pada masa kecederaan. Kemenangan 3-0 ini sudah pasti memberikan kelegaan buat pasukan Fulham yang kini hanya satu mata di belakang pasukan Chelsea yang sedang berada di tangga ke-11 Liga.
Newcastle tidak mahu kecewa lagi selepas hanya mencatatkan 1 menang, 3 seri dan 1 tewas dalam 5 perlawanan terakhir mereka. Newcastle turun dengan lebih meyakinkan di St James Park untuk melayani kunjungan pasukan Wolves yang tidak sedang berada dalam momentum terbaik mereka. Newcastle terus mengasak ke kubu pasukan pelawat sejak daripada awal permainan dan hasilnya gol pertama berjaya dijadikan oleh Alexander Isak pada minit ke-14. Anthony Gordon kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-33 hasil kelang kabut di hadapan gawang pasukan Wolves. Livramento kemudiannya melekatkan kemenangan 3-0 pasukan Newcastle malam tadi dengan jaringan ketiga di masa kecederaan sebelum perlawanan tamat. Newcastle kini mengumpul 40 mata untuk berada di tangga ke-8 Liga dan masih mempunyai peluang untuk menempah slot ke Eropah pada musim hadapan. Spurs sekat kebangkitan pasukan Crystal Palace. Spurs yang menerima kunjungan pasukan Crystal Palace pada malam tadi dilihat sedikit bergelut untuk menembusi barisan pertahanan pasukan Palace yang kental bertahan di sepanjang separuh masa pertama. Palace hanya mampu untuk melakukan serangan balas pantas sekali-sekala sahaja kerana pasukan Spurs terus-menerus mengasak kubu pasukan mereka. Spurs bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan pendahuluan yang dilakukan oleh Eze pada minit ke-59 menerusi satu sepakan percuma cantik untuk meneruskan penjaga gol pasukan Spurs. Tersetak dengan kedudukan itu, mereka mencuba pelbagai helah untuk memecah low block pasukan Palace dan akhirnya berjaya melakukannya menerusi tembok warna pada minit ke-77. Tidak lama selepas itu, Cristiano Romero menambah gol kedua menerusi tandukan cantik pada minit ke-80 dan Son Heung-min memastikan kemenangan 3-1 milik mereka selang 8 minit kemudian. Spurs kekal di tangga kelima dengan mengumpul 50 mata. 5 mata dibezakan dengan pasukan Aston Villa yang berada di tangga keempat Liga. Kad merah Jude Bellingham adalah kontroversi. Dalam perlawanan antara pasukan Real Madrid dan juga pasukan Valencia yang berakhir seri 2-2 pada awal pagi tadi, terjadi satu kontroversi di mana pengadil pada ketika itu menamatkan perlawanan walaupun pasukan Real Madrid telah berjaya menjadikan gol kemenangan dan gol itu tidak disahkan oleh pengadil itu. Hal itu telah membuatkan sebilangan pemain pasukan Real Madrid mempertanyakan keputusan pengadil tersebut dan bintang pasukan Real Madrid iaitu Jude Bellingham telah dikenakan kad merah disebabkan kata-kata kasar yang telah dikeluarkan olehnya terhadap pengadil tersebut. Kalau Ancelotti telah mempertahankan Jude Bellingham yang mengatakan Jude Bellingham bukanlah menghina pengadil tersebut. Ancelotti hanya mengatakan yang Bellingham hanya mempertahankan gol tersebut. Walaupun seri, pasukan Real Madrid masih lagi kekal di tangga teratas Liga dengan jurang mata dengan pasukan Girona iaitu 7 mata. Kita lihat sedikit keputusan perlawanan berlangsung di sekitar Eropah. Di La Liga Spanyol, Sevilla menang tipis 3-2 ke atas pasukan Sociedad. Balasano seri 1 sama dengan pasukan Cadiz. Getafe seri 3 sama dengan pasukan Las Palmas. Valencia ikat pasukan Real Madrid 2 sama. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Udinese seri 1 sama dengan pasukan Salernitana. Monza tewas 1-4 kepada pasukan Roma. Torino seri tanpa jaringan dengan pasukan Fiorentina. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Bochum tewas 1-4 kepada pasukan Leipzig. Darmstadt dibelasah 6-0 oleh pasukan Augsburg. Heidenheim tewas 1-2 kepada pasukan Frankfurt. Mainz seri 1 sama dengan pasukan Mönchengladbach. Union Berlin tewas 0-2 kepada pasukan Dortmund. Wolfsburg tewas 2-3 kepada pasukan Stuttgart. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Manchester United sedia tanggung rugi. Manchester United sedia menanggung kerugian sehingga 40 juta pound sekiranya mereka berjaya menjual Anthony pada musim panas nanti. Beberapa pasukan dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain itu dan mereka hanya menantikan pengumuman rasmi daripada mana-mana pihak yang benar-benar berminat untuk mendapatkannya. Jorge Mendes paksa City lepaskan Joao Cancelo. Ejen kepada pemain Manchester City iaitu Joao Cancelo, iaitu Jorge Mendes, kini sedang memberikan tekanan kepada pasukan Manchester City untuk melepaskan pemain tersebut secara tetap kepada pasukan Barcelona pada musim panas nanti. Liverpool tidak mahu lepaskan Andy Robertson. Liverpool dilaporkan tidak berminat untuk melepaskan Andy Robertson kepada pasukan Bayern Munich yang pada ketika ini sedang mencari pengganti kepada Alphonso Davies yang akan berhijrah ke pasukan Real Madrid. Sebaliknya, Liverpool berminat untuk cuba mendapatkan Bryan Mbeumo yang dilihat berpotensi untuk menggantikan Mohamed Salah di masa hadapan.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.